Pagi ini dapat kita bertemu. InsyaAllah kali ini kita masih lagi dalam tajuk 25 ayat Al-Quran pilihan, muhasabah jiwa dan minda, dalam tajuk menanam hakikat kematian dalam realiti kehidupan. Tajuk ni nak fokus supaya kita semua faham kita ada tempoh berada di atas muka bumi, supaya kita terus aktif kerana masa kita sangat terhad. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Mulanya marilah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bertemu. InsyaAllah kali ini kita masih lagi dalam tajuk 25 ayat Al-Quran pilihan, muhasabah jiwa dan minda, dalam tajuk menanam hakikat kematian dalam realiti kehidupan. Tajuk ni nak fokus supaya kita semua faham kita ada tempoh berada di atas muka bumi, supaya kita terus aktif kerana masa kita sangat terhad. Bukan cerita pada pagi ni nak suruh kita berhenti daripada hidup. Huraian mati ni dia kena jadi positif, dia jangan jadi negatif. Sepatutnya bila orang makin hampir usianya, dah tua, dah di hujung, sudah masuk 60-an, 70-an, sepatutnya dia tidak menjadikan berhenti daripada melakukan perkara yang dia sedang buat. Sepatutnya dia terus menyumbang dan menyumbang sampai biar di hujung usianya itu dia mati dalam keadaan memberikan sumbangan dengan apa yang dia pakar, dengan apa yang dia cukup mahir untuk dia sumbang. Jangan nampak sumbangan itu hanyalah bentuk kewangan, ataupun sumbangan itu hanya dalam bentuk material semata-mata, tetapi meninggalkan kepakaran di atas muka bumi. Itulah sebenarnya peninggalan yang hebat. Kalaulah pembuat Lego itu seorang Muslim, dia sudah meninggalkan generasi ketiga daripada family dia untuk terus memasarkan permainan, sebab Lego ni hebat
Mungkin di Malaysia ni kurang sikit lah. Tapi untuk satu dunia, Lego ni hebat. Sebab dia bukan permainan untuk kanak-kanak sahaja. Orang dewasa juga bermain benda tersebut. Mengembangkan minda mereka melalui sistem Lego yang dibuat oleh cucu kepada pengasas Lego tersebut. Yang menariknya adalah walaupun pengasas itu sudah mati, turun ke anaknya, anak punya sudah mati, hari ini adalah generasi ketiga. Kalau dia seorang Muslim, berapa banyak pahala yang berterusan. Inilah kalau kita faham konsep idza mata bani adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Bila mati anak Adam, terputuslah bekalan ataupun terputuslah amalannya melainkan sebab tiga. Sedekatun jariyah yang menyebabkan amalan itu berterusan, antaranya adalah sedekah jariyah. Inilah konsep sedekah jariyah yang Islam suruh buat. Meninggalkan legasi menyebabkan pahala itu terus sampai padanya. Bukan meninggalkan Quran semata-mata. Saya tak kata tak salah. Bukan hanya meninggalkan Quran semata-mata dirak di dalam masjid tapi orang tak baca pun. Bukan meninggalkan bangunan yang gah tetapi orang tak pakai pun. Bukan meninggalkan barang-barang di atas muka bumi hanya menjadi rebutan. Bukan itu. Tapi meninggalkan suatu legasi. Inilah sebenarnya maksud menanam hakikat kematian dalam realiti kehidupan. Sebab kita tahu kita ada limited time yang harus kita gunakan sebaik-baik mungkin nak tinggal apa di atas muka bumi. Kalau faham konsep tu baru faham konsep mati. Ini dok faham konsep mati, bahawa bila kita ingat mati kita tinggalkan seluruh urusan dunia sebab kita dah nak menghadapi kematian. Itu konsep yang salah. Konsep yang salah ini jauh daripada Nabi. Sebab tu bila kita faham konsep ini, kita faham jangan buat satu benda yang jauh daripada apa yang Nabi asaskan. Sebab tu kita lihat pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Bagaimana marra rajulun min ashabi Rasulillah SAW bi sya'bin fihi uyainah min ma'in azbah fa'ajabathu. Kata hadis ini, bagaimana ada seorang sahabat Nabi tiba-tiba dia berjalan pergi ke satu bukit. Bila dia naik ke bukit itu, dia nampak ada mata air yang mengalir di celah-celah bukit tu. Bila dia tengok mata air tu mengalir, dia pun fa'ajabathu, benda tu menjadi ta'ajub pada dia, rasa kagum. Bila dia kagum, dia pun kata faqala law i'tazaltu an-nasa fa aqamtu fi hadha sya'b. Kalaulah aku ni boleh tinggalkan urusan-urusan jihad, urusan-urusan dunia ni, mai duk tani, alangkah bagusnya kalau aku boleh berpisah daripada manusia, mai duduk tani, alangkah sonoknya. Dia sonok nak pergi duduk di lembah itu. Dia seronok nak pergi duduk fi hadha sya'b, nak pergi duduk di bukit tu, dia seronok. Bila dia berkata demikian, cuma dia teringat walan af'ala hatta asta'zina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata tapi aku tak akan buat sampailah aku minta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi jumpa Nabi, fadzakara dzalika, dia pun pergi jumpa Nabi, bertanya pada Nabi, fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi dan tanya, Nabi pun jawab, faqala la taf'al. Jangan buat, Nabi kata. Jangan duk pergi duduk di lembah macam tu, jangan duk pisah daripada manusia sebab kerja jihad ni banyak lagi. Cuba tukar sikit bahawa hari ni perkataan kerja dunia itu kepada jihad. Abang tengah buat apa? Saya masih berjihad, Ustaz. Nak tengok umat Islam ni bagus, Ustaz. Saya masih berjihad. Jangan sebut, saya masih kerja, Ustaz. Saya masih nak buat benda ni sebab ni kerja saya. Tak. Saya masih berjihad, Ustaz, dalam bab ni. Saya masih berjihad dalam bab ni. Cuba tukar perkataan kerja, perkataan sibuk, perkataan tak ada masa kepada perkataan jihad, pada perkataan sibuk dengan Allah Ta'ala, dengan perkataan kami sedang mengusahakan sesuatu yang boleh meninggalkan kesan besar kepada Islam. Cuba tukar benda-benda itu, sebab ucapan yang salah melahirkan natijah ataupun perasaan yang salah.
Maka Nabi ajar kepada sahabat tadi, bila dia minta izin, Rasulullah, aku jumpa satu lembah, lembah tu seronok kalau piduk tang tu, aku rasa nak tinggal lah daripada bercampur dengan manusia ni piduk tang tu. Nabi kata, la taf'al. Jangan pergi buat benda tu, Nabi kata. Sebab Nabi kata, la taf'al fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi sab'ina ama. Nabi kata, dengan kamu terus berjihad di jalan Allah. Nampak? Nabi kata, jika kamu terus berjihad di jalan Allah, duduk di jalan ini, muqama, fa inna muqama ahadikum, duduk di jalan ini, duduk di jalan fisabilillah ini, lebih baik daripada kamu solat sendirian di rumah kamu selama 70 tahun. Maknanya, hang tadi, niat kamu adalah nak pergi duduk di lembah tu, nak buat ibadah seorang-seorang. Nabi kata, dengan kamu buat kerja jihad ini, lebih baik daripada kamu pergi duduk di tempat macam tu bersunyian sebab nak jaga iman kamu. Lebih baik daripada kamu berbuat demikian, lebih baik, kata Nabi SAW, min salatihi fi baitihi sab'ina aman, lebih baik daripada 70 tahun kamu solat sendirian di rumah kamu. Nak beritahu, Nabi tak izinkan untuk orang tu berhenti sebab masa kita terhad. Itu cara Nabi fikir. Sebab masa kita terhad, Nabi tak izinkan kita nak uzlah, nak pisah pada manusia. Sekadar sekejap-sekejap boleh. Semalam saya jumpa dengan satu sahabat. Dia kebetulan dia sibuk dengan buat takaful ikhlas, tuan-tuan. Saya dulu masa mula-mula jumpa dengan rakan-rakan di takaful ikhlas, saya tanyalah sebab di Malaysia ni ada 12 syarikat takaful. Termasuklah yang ada Islamik, yang tak ada Islamik. Maksudnya dia ambil celah-celah tu ada takaful, tapi dia asalnya adalah syarikat insurans. Antaranya AIA kan. Mereka ni semua terlibat dalam industri takaful. Saya tanyalah pada rakan-rakan masa mula-mula dulu. Takaful ikhlas ni 2003. Maknanya saya ceramah dulu sebelum takaful ikhlas ni timbul. Saya tanyalah, takaful ni duduk di tangga ke berapa, Ustaz? Pengurusan masa tu beritahu, kami tak pilih nombor atas ni, Ustaz. Nombor atas ni kami tak pilih. Kami pilih nombor belakang-belakangnya. Kami nombor 2 pada belakang. Takaful kita, ikhlas. Semalam saya pergi jumpa dengan rakan-rakan takaful, ada satu program mereka buat. Saya tanya pula, sekarang ni takaful duduk tangga ke berapa? Sekarang, Ustaz, takaful sudah berada di tangga ke-5. Daripada atas tu bukan ke bawah, daripada atas tu tangga ke-5. Oh, saya kata ni benda menarik. Ya Ustaz, kita telah upgrade. Kita jadikan ni jihad. Ustaz-ustaz kita pun kata ni jihad. Tak boleh biarkan orang mengguna insurans kerana itu adalah merupakan perkara berdosa. Dan yang jemput saya tu kata, Ustaz, Mufti pernah sebut dulu. Ni Dr. Zul lah. Dia kata, orang awam terbabit dengan takaful fardu kifayah. Orang awam yang masuk takaful, yang kita kempen takaful, fardu kifayah. Tapi untuk anda yang terbabit dengan takaful ni, fardu ain. Saya pegang buah tu, kata kawan tadi. Dia dah berusia 55 tahun. Tapi Ustaz, bila mai umur 55 ni Ustaz, saya dah rasa macam nak berkebun. Saya dah rasa macam nak duduk di satu tempat. Macam kes sahabat tadi lah. Bila satu usia timbul, dia rasa macam nak uzlah, nak pergi duduk satu tempat. Dia pun beli satu kebun derian. Dia pun usahakan derian pula. Bukan nak buat derian sangat, tapi nak cari tempat untuk asingkan diri pada manusia. Ya, dia pergi tempat tu. Tapi untuk dia meninggalkan jihad di takaful, dia tak tinggal. Dia kata, Ustaz, walaupun saya sibuk di kebun, pukul 9 saya akan bagi masa untuk brief kepada anak-anak buah saya agar terus buat kerja ni, kerana ni adalah jihad. Itulah kombinasi antara ingat mati dengan tak tinggal dunia. Tiba-tiba muncul hari ini satu fahaman baru yang saya tak tahu daripada mana. Bila orang tu dia dah ingat mati, dia tinggal terus dunia, dia tak buat dah apa. Tapi kalau tuan-tuan meninggalkan legasi itu, tak apa Ustaz, memang kami dah sekarang ni lapang. Cuma kami tinggal pada anak-anak. Saya dah suruh mereka set up. Kami terus Ustaz, kami tak berhenti. Cuma saya kurang masa sikit di situ. Banyak di sini. Itu tak apa. Cuma jangan tinggal terus hingga menyebabkan dunia ini tidak imarah kerana orang Islam
memikirkan soal diri sendiri sahaja. Sebab itulah Nabi sambung daripada hadis tu. Nabi kata, "Ughzu fi sabilillah." Teruslah kamu berperang di jalan Allah. "Man qatala fi sabilillah fawaqa naqah wajabat lahul jannah." Siapa-siapa yang mati di jalan Allah, yang dia ikut serta dalam perjuangan di jalan Allah, maka wajib baginya mendapat syurga. Ini yang kita nak. Kita jadikan kerja kita jihad. Barulah kita betul-betul standby untuk menghadapi kematian. Sebab tu dia kata, dalam kesibukan menongkar arus, kita sering terlupa bahawa kematian adalah satu kepastian. Sebab tu kita kena yakin, mati ni pasti. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Bila nak mati? Tapi apa nak buat? Kalau kita dah tahu kita akan mati, apa nak buat? Ini soalan dia. Cuba bayang, tiba-tiba orang, doktor, kata kita ada satu sakit yang kita akan hidup 7-8 bulan ya. Kita ada kanser. Apa akan jadi pada orang yang dengar dia kena kanser? Adakah dia berhenti hidup ataupun dia terus hidup? Ini persoalannya. Maka di situlah sebagai orang yang beriman, dia kena terus hidup walaupun masanya terhad, dan dia kena buat sehabis baik sebelum masanya sampai depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada 2018 hari itu ada satu orang yang bernama Ali Banat. Ini orang jarang kenal. Sebab Ali Banat ni bukan artis, Ali Banat ni bukan siapa-siapa. Dia seorang pemuda yang meninggal pada 29 Mei 2018. Cuma yang menarik cerita dia ni seorang yang kaya. Sebab dia orang muda yang pandai teknologi, menyebabkan dia dapat wang yang banyak. Cuma bila doktor memberikan report kepadanya, dia ada kanser. Dia nak hidup tu tak lama, tempoh dia hanya lagi 7 bulan. Tuan-tuan, kalau orang bagi tahu kita kena kanser, kita akan hidup lagi 7 bulan, apa agak-agak kita nak buat? Kecewa, putus asa, duduk saja, lantaklah nak dia apa jadi. Tapi Ali Banat tadi yang berasal daripada Australia, dia ni duduk di Sydney, tuan-tuan, Australia. Dia orang Islam, tuan-tuan. Bila dilaporkan dia ada kanser, tuan-tuan, apa dia buat? Dia pun pergi ke Afrika. Dia bertekad, berniat, seluruh hartanya dia akan agihkan, dia akan bagi untuk kembangkan kehidupan beragama. Dia akan bagi orang-orang di Afrika duit dia semua. Dia kata cita-citanya nak mati tanpa meninggalkan sesen pun dalam akaun simpanannya, bahkan semua harta itu akan disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mati pada 29 Mei 2018 dengan dia mewakafkan seluruh hartanya kepada Afrika, kepada satu tempat Islam di Afrika, tuan-tuan. Tak tunjuk apa? Ini orang ada purpose. Tahu masa terhad, benda dia tak boleh kontrol adalah bila dia nak mati. Tapi apa yang ada di tangannya, dia masih boleh menyumbang walaupun dia mati, dan dia menyumbang, tuan-tuan. Orang hebat. Kan baru ni ada di Myanmar kan? Di Myanmar ni cerita pasal orang lawan junta tentera kan? Pasal demokrasi dah mati di Myanmar. Kan baru ni ada satu budak, tuan-tuan, yang bernama Kial Sin. Orang panggil dia Angel. Sebab dalam tunjuk perasaan lawan junta tentera tu, dia ni kena tembak dan dia mati. Budak muda lagi. Hingga ketetesan darah terakhir, dia masih berjuang. Apa yang dia percaya. Kita bukan minta buat macam tu, tapi apa yang dia percaya. Akhir sekali dia mati. Masa sebelum dia mati tu, dia dah, kalau orang kita kata bernazar lah, dia telah berikan satu janjian. Dia kata, kalau aku mati nanti, anggota tubuh badan aku ini, jantung aku, apa semua yang ada pada aku nak sumbangkan, aku nak donate, aku nak derma kepada orang ramai. Semoga boleh dimanfaatkan apa yang ada pada diri aku. Patut itu ucapan orang Islam. Kerana itulah ucapan Khadijah. Khadijah pernah sebut kan, bila dia nak mati, dia tanya Rasulullah, apa yang tinggal kepada kita, wahai suamiku? Jawab Nabi, tak ada, semua hartamu telah digunakan di jalan Allah. Maka kata Khadijah, kalaulah tulang belulang ni boleh digunakan untuk fi sabilillah, ambillah tulang-tulang besar ni untuk dibuat tombak, dan tulang-tulang kecil ni untuk dijadikan anak panah memanah musuh-musuh Islam. Jadikanlah diri ini untuk disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tajuk ini nak bagi tahu kita sebenarnya kena buat satu yang manfaat. Tolong hentikan perbincangan benda-benda yang remeh-temeh tuan-tuan. Ni dua tiga masa ni saya buat pasal capal. Saya pun tak faham kenapa saya buat pasal capal. Capal ni adalah benda yang kita kata tak payah bincang pun, benda yang tak mendatangkan manfaat. Tuan-tuan umat Islam, sebab tu bila ingat mati ni, kita tak akan buang masa. Bila tak ingat mati ni yang kita akan buang masa. Kita akan guna masa benda tak bermanfaat, bincang benda yang tak menarik, buat kerja-kerja yang tidak mendatangkan apa-apa hasil tuan-tuan. Jadi sebab itulah dalam bab ni kita kena faham. Lalu dia kata, jiwa kita akan terketuk sebentar mengakui akan wujudnya kematian. Namun apabila kita kembali sibuk dengan urusan dunia, perasaan tadi pergi dan menghilang hingga ia kembali diingatkan semula. Bila sibuk dengan urusan dunia, nak lari sikit, ingat, mati ni ada. Tukar balik urusan dunia itu menjadi urusan akhirat. Sebenarnya mudah saja nak jadikan urusan dunia itu akhirat adalah kita buat apa pun untuk Islam. Kita buat apa pun untuk Islam naik. Kita buat apa pun untuk nampak Islam tu hebat. Jadi akhirat kan. Memang aku buat untuk cari rezeki, tapi aku buat ni untuk nampak Islam hebat. Semoga orang tak bergantung kepada orang lain, orang bergantung kepada Islam. Tuan. Baru ni baca satu buku tuan-tuan. A Nation Startup. Cerita pasal tertubuhnya negara Israel. Kita duk ingat kan bila negara Israel ni tubuh, semua orang pakat bantu. Dunia ni tolong Israel set up negara dia bagi jadi hebat. Tak. Mereka datang selai pinggang ke situ, mereka bina satu-satu. Israel terbina dengan sebab orang-orang Yahudi datang membina negara tersebut. Ini bukan kita nak bangga, kita nak cerita mereka tak pernah mengharapkan orang lain. Mereka buat satu-satu di situ. Sebab itu betul lah, mana-mana negara yang dia berasaskan kepada terancam, mereka akan terus kuat dan kuat. Saya cuba tengok, Korea Selatan kenapa kuat? Sebab dia ada Korea Utara yang selalu menjadi ancaman kepadanya. Dia tak boleh berpecah, dia tak boleh fikir benda-benda remeh-temeh sebab dia ada cabaran besar. Kenapa Taiwan hebat? Taiwan jadi hebat kerana dia ada ancaman daripada tanah besar Cina, menyebabkan dia tak boleh buang masa. Jadi bila Israel ini hebat adalah kerana seluruh dunia mengancam dia, nak menjahanamkan dia. Dia tak buang masa. Dia terus bina satu persatu. Teknologi dibuat sendiri. Tak ada benda dia jadikan ada. Mereka betul-betul buat startup. Di tempat kita, kadang-kadang nak tukar pemikiran itu. Bahawa dunia ini jadi tempat peninggalan Islam, tuan-tuan. Sudahkan dengan Islam, mati dengan Islam, balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu asal dia, tuan-tuan. Lepas tu dia kata, sibuk kat mana dengan dunia, convert bagi jadi akhirat. Tukar supaya benda itu menjadi akhirat, tuan-tuan. Sebenarnya yang kita mahu capai adalah kepenuhan hidup. Semua part kita sentuh. Solat kita jaga, ibadah kita jaga, haji kita jaga, puasa kita jaga. Hari ni ada satu perangai, datang puasa, rasa tak mau dah benda-benda yang berkaitan dengan urusan-urusan lain. Tak, dia kena masih berjalan. Puasa kena berjalan dengan dunia. Kalau orang Islam semua asyik berpuasa, beribadah macam yang dia faham, dia nampak urusan di luar sana adalah urusan dunia, tak. Sepatutnya dia nampak urusan di luar sana adalah urusan akhirat. Baru dah jadi, tuan-tuan. Bawa fahaman kita dalam masjid keluar, jadikan di luar sana tu akhirat. Baru dia sedap. Barulah buat apa pun sedap. Barulah buat kerja apa pun dekat dengan agama. Tu kita kata, tukar niat kita. Sikitnya niat kita buat apa pun untuk jadikan Islam itu hebat. Aku imbuh benda ni sebab nak pastikan Islam naik. Aku buat benda ni sebab nak tengok Islam naik. Aku buat benda ni sekurang-kurangnya nama aku Islam, orang akan iktiraf Islam melalui apa yang aku buat. Itu baru betul, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ni adalah baik. Lepas tu terakhir dia kata, maka menghidupkan roh kematian di dalam jiwa kita akan menggerakkan kita untuk benar-benar memanfaatkan kehidupan. Memanfaatkan kehidupan. Baru ni saya buat satu video.
Simple lah, tapi video tu mendapat kritikan hebat. Saya kata Islam larang, Omar larang duduk di masjid lama. Nabi pun tak bagi orang duduk di masjid lama. Saya kata, saya buat contoh, saya kata jadikan masjid ni macam pit stop. Pit stop ni bila ada Formula 1, dia race sampai satu tahap dia kena masuk ke pit stop untuk tukar tayar, untuk bagi servis supaya perjalanan tu jadi makin jauh. Saya kata masjid patut jadi pit stop. Oh, dia kata kalau pit stop start cepat, tak ada buat apa. Pit stop tu contoh nak bagi tahu setara laju Formula 1 itu masih kena berhenti untuk perbaiki, untuk islah. Masuk masjid untuk islah, semoga keluar membawa rahmat kepada orang luar. Saya kata jadikan masjid begitu. Masuk, perbaiki diri, dengar kuliah yang baik, keluar bawa perjalanan lebih baik. Sebut gitu tuan-tuan, orang hantam saya ke kau. Orang patut duduk di masjid lama-lama, dia suruh orang keluar. Ustaz ni tak betul lah. Ustaz ni bawa ajaran sesat. Patutnya suruh orang mari masjid lama, bukan duduk di luar lama. Oh, marah ke saya tuan-tuan. Maka saya cerita kisah Omar. Ada satu kelompok duduk masjid. Duduk masjid tak tahu buat apa tuan-tuan. Omar pun tanya, masya'nukum, kamu ni pasal apa duduk masjid lama-lama ni? Dia pun kata, nahnu mutawakkilun, kami kelompok yang tawakal pada Allah. Ui, senang hati. Tak ada buat apa, terus tawakal pada Allah. Ada banyak kesalahan terjadi lepas zaman Nabi. Ada satu jemaah haji tu nak pergi haji. Pergi haji ni sehelai sepinggang, apa bekalan pun tak bawa. Para sahabat bila jumpa mereka, tanya, masya'nukum, kenapa kamu selai sepinggang ni tak buat apa? Jawapan mereka, nahnu mutawakkilun, kami kelompok tawakal. Oh, salah terus. Dengan bekal tak ada, menyusahkan orang, pergi musafir nak tumpang barang orang. Oh, Islam cukup pantang benda tumpang-tumpang ni. Pantang Islam. Maka Omar cakap pada mereka, bila mereka kata, nahnu mutawakkilun, kami kelompok tawakal. Omar kata, la. Kamu bukan kelompok tawakal, tetapi kamu kelompok mutaakkilun, yang tunggu makan, yang tak mau buat apa, yang nak orang bagi peruntukan kepada kamu, yang nak orang datang bersedekah. Kamu duduk di tempat rumah Allah ni, kamu tunggu orang salurkan bantuan kepada kamu. Oh, Nabi marah sungguh. Omar marah sungguh. Di situlah kefahaman-kefahaman yang salah. Batu hari ini tolong tuan-tuan, saya minta kita jangan cuba bagi benda-benda yang remeh-temeh ini utama. Tolong. Maksud dia, ada yang orang bincang benda-benda remeh-temeh, kita tinggalkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kebaikan Islam seseorang, tinggalkan benda yang tidak bermanfaat. Tinggalkan tuan-tuan. Tak payah bincanglah benda-benda remeh-temeh, tak payah. Benda-benda yang tak mendatangkan manfaat pun, tak mendatangkan hasil pun, kalau bincang buang masa, kita tak banyak masa tuan-tuan. Ingat, 60 tahun, 70 tahun singkat. Nak membina satu-satu benda akan makan masa atau akan makan beberapa generasi baru jadi tuan-tuan. Oh, generasi demi generasi. Nak perkukuhkan apa yang dibuat, oh tuan-tuan lama tuan-tuan. Sebab tu jangan buang masa. Mari kita tinggalkan perkara yang baik. Mari kita hidupkan dalam jiwa kita bahawa kita akan mati. Tapi nak berhenti daripada melakukan sesuatu, kita tak berhenti tuan-tuan. Dan terakhirnya, bagi kita hendaklah memastikan ianya terisi dengan perkara bermakna, perkara baik, perkara yang memberikan kebaikan kepada diri kita dan orang sekeliling. Kita tidak akan berlengah kerana kita tahu masa terus berjalan dan umur kita semakin susut. Saya baru ni dijemput untuk sambutan Hari Tentera Darat ke-88 tuan-tuan di Kem Terendak. Begitu tengok banyak kau lah, ada kau kagat, ada yang pasukan elit, ada pasukan khas, gerak khas. Tengok dia berpakai tu, tak tahu lah dengan ada sayap bos semua, saya tak tahu lah apa dia punya pangkat kan. Tapi yang menariknya adalah bila PTD, Panglima Tentera Darat tu, Tan Sri Zamrus, dia berminat bahawa nak sambut ni adalah dengan ceramah forum.
Bila dah habis forum tu, saya pun sembang dengan mereka. Narik dia kata apa? Ustaz, siapa-siapa masuk askar, insya-Allah dia jadi orang agama. Pasal apa saya kata? Lah ni Ustaz, kalau masuk askar akan jadi orang agama. Sebab rutin harian ni memang agama. Bangkit pagi, kemudian setelah ada 2-3 aktiviti, subuh kena berjemaah. Zuhur kena berjemaah. Asar kena jemaah. Masa diatur begitu. Okey ke? Dan Ustaz, kita ada, setiap orang ni kena ambil kursus wajib fardu ain. Hang masuk askar bodoh macam mana pun, kalau kena pergi kursus, mesti ambil kursus fardu ain, kursus berkenaan dengan Islam. Tak lulus kursus tu, pangkat tak boleh naik, gaji tak naik. Oh, saya kata makin bagus lah. Ya. Saya tanya, kenapa buat benda tu? Kenapa masuk ke agama? Dia kata, Ustaz, manusia ni kalau ada agama, senang kita nak bagi arahan. Tak ada agama tu melawan. Oh, maknanya hari ni, kalau nak naik pangkat pun, kami, tuan-tuan kena ikut kursus. Ya, kami kena ikut kursus agama ni. Kalau tak ada kursus tu, kami tak boleh untuk naik pangkat dan sebagainya. Oh. Dia kata paling menarik, kalau mana-mana anggota yang enggan datang solat subuh, lawan, boleh kena tindakan tata tertib, boleh kena lock up, Ustaz, sebab itu undang-undang. Dan hari ni kata dia menarik lagi, Ustaz, mana-mana tentera kita yang didapati minum arak, dapat tangkap, boleh kena lock up pasal ada undang-undang. Oh, nampak tak? Itu perjalanan makin baik, makin baik. Nak proses baik tu, siapa yang duduk laskar dulu tahulah bagaimana panjangnya proses tu. Hari ni baru betul-betul baik. Kalau dulu berlari sebab pendek lagi, tuan-tuan. Kalau dulu menari lagi. Kalau dulu masih ada majlis yang bercampur gaul. Kalau dulu sambutan Hari Angkatan Tentera, tak ada ceramah apa, tuan-tuan. Maknanya makan masa panjang nak jadi baik begitu. Itu pun mereka dalam keadaan tidak buang masa. Ke 88 ni barulah ada forum, barulah ada perkara-perkara agama. Dan saya baru ni jumpa dengan geng ataupun ko Kagat. Ustaz, kami sedang rangka untuk tentera ni dipanggil fiqh asakir, fiqh berkenaan dengan askar. Fiqh lagu mana, Ustaz? Kaedah kaedah solat dalam berenang. Macam mana ketika latihan, komando turun latihan, kena berenang. Berenang tu, Ustaz, tak boleh duduk atas darat, memang duduk dalam air. So kami telah buat satu teknik macam mana solat ketika berdiri dalam air. Oh, mahal tu, tuan-tuan. Tak apa ke, Ustaz? Tu yang cerita ke saya tu, apa nama pegawai Kagat tu. Ada yang jenis sniper, duduk atas pokok. Ustaz tahu tak, orang duduk jenis sniper duduk atas pokok, bukan boleh bergerak. Dia tak boleh bergerak apa, dia kena duduk macam tu lah. Pergerakan kena minimum kan. Ustaz, mereka duduk atas pokok tu 3 hari. Kencing di situ. Tak boleh buat apa. So kami sedang rangka macam mana atas pokok tu pun boleh solat. Barulah Kagat tak buang masa. Dia jadikan semua misi, termasuk misi dunia, untuk dekat dengan akhirat. Oh, kalau semua orang fikir macam ni, tuan-tuan, makmur muka bumi ni, Islam akan naik, tuan-tuan. Tapi kalau semua fikir tentang diri sendiri, Islam tak ke mana. Dia fikir aku ya. Aku kira aku lah. Tak apalah, orang-orang ya. Aku lah. Jangan, tuan-tuan. Mudah-mudahan yang berada depan saya ni, yang reti teknologi, yang tahu benda nak buat, teruslah menyumbang. Lagi belum mati, sumbangan kita sangat penting untuk Islam, insya-Allah. Saya terus dan mengharapkan semoga orang-orang hebat macam tuan-tuan, jangan biar muka bumi ini diisi oleh orang-orang yang tak betul. Saya ulang balik, kalau kita terlepas pandang, muka bumi ini rosak bukan kerana kejahatan orang jahat. Muka bumi ini rosak bukan sebab orang tak baik banyak buat kerja. Muka bumi ini rosak sebab banyak orang-orang soleh dan baik mendiamkan diri, tidak mau bergerak, membetulkan kepincangan yang sudah ada. Percaya tak? Rosak muka bumi di luar sana kerana orang soleh tidak bergerak membetulkan kesilapan dan kesalahan itu. Tugas kita besar. Masa kita sikit, mati akan datang. Biar bila datang kematian itu, kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjawab depan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cukup sekadar itu insya-Allah. Innahu wasamiul alim. Mudah-mudahan dapat rahmat dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafaratul surah wal subhanakallahumma wa bihamdika. Illal ladzina amanu wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.